Assalamualaikum, apa khabar semua? Dan siaran ini dirakam untuk tujuan penambahbaikan dan diupload di YouTube. Dan untuk waktu ini juga saya akan uploadkan secara live streaming di Facebook. Saya akan buat di Facebook. Juga live streaming ini. Kejap kalau korang terlepas ke apa, korang boleh pergi live streaming di Startup Enterprise. Startup Enterprise KKTM Petaling Jaya. So, saya akan start untuk manage ni group Oh, sekejap. Sekejap ya korang. Start keusahawanan lah. Usahawan KKTM PJ. Buat sangat korang tu. Okey, sebentar saya akan cuba untuk buat di KKTM. Kita ada page juga, page keusahawanan. Saya cuba mendapatkan usahawan usahawan KKTM Petaling Jaya. Okey, ini dia. Alright, korang juga boleh dapati saya punya live secara live streaming di sebentar saya bagi link pula. Ini personal pula. Korang sorry korang bawa saya nak set up sekejap. Ni dia live. Alright. Korang boleh juga masuk live yang mana nak masuk meet. Sebab live ni kita akan ada rakaman supaya saya tak salah cakap, ada bukti kehadiran dan sebagainya. Okey. So saya akan pergi setting. Kita akan ada rakaman masuk di YouTube dan juga live streaming di Facebook untuk tontonan ramai orang di sana. Okey. Kita akan boleh. Okey, sekejap. Kelas 1C Hari ni berapa bulan? 26 Januari 2021. Okey, kita ada live streaming juga. Wow, live streaming. Okey. Sekejap. Kita akan ada live streaming sekarang. Okey, live streaming saya berada di Tekno Usahawan KKTM PJ. Saya akan dapatkan korang dia punya apa nama? Dia punya link supaya korang akan dapat. Sekejap, saya buka. Okey. Live streaming. Ada pula sekejap. Sebentar saja. Percayalah. Okey. Saya akan ambil dekat dalam ni. Tekno Usahawan KKTM PJ. Okey, ni live streaming Siapa yang terlepas ke apa ke boleh korang boleh masuk ke dalam saya punya live streaming. Okey, nah. Okey. Cuba masuk pula dekat live streaming ni, nak tengok jap. Ada orang tak boleh masuk? Cuba masuk jap. Macam-macam Encik Syam ni. Nak masuk sana, nak masuk sini. Satu cukup lah. Tak ada kita menggunakan sources yang ada saya jawab saya. Tanya saya jawab. Okey. Alright, dah boleh masuk dah? Okey, cuba masuk jap live streaming saya tu. Boleh ke masuk? Okey. Komen sikit. Wah, bagus lah Firas ni. Ambil gambar Firas satu kali. Tak boleh masuk. Sekejap ambil gambar satu ya. Ini bukti-bukti. Nanti kita nak top up. Okey. Daniel Abdul Halim yang kedua. Thank you. Okey. Alright. Daniel yang kedua. Siapa lagi yang boleh masuk situ? Daniel yang kedua. Ketiga Dinsan. Terima kasih. Okey. Lagi. Keempat Fadzil. Kat sini baru korang nampak sources itu ada 3 cawangan. Sekarang saya buat Discord, Google Meet, Facebook. Dan saya akan buat rakaman tertunda di YouTube supaya korang boleh bila dah habis kelas, kita tak
kadang-kadang nak refer, kita nak ulang balik, this is the way kita akan jumpa. Okay. Daniel, Din, Muhammad Fazril, Lutfi, Syahmi, Hanis, Afif. Okay. Lagi. Waalaikumsalam. Semua Assalamualaikum. Cuba macam Assalamualaikum and great Tuesday, for example. Okay. Saya nak ambil gambar sekejap. Top 10 yang berjaya. Okay, morning Afif. Alright. So, korang boleh di mana-mana saja boleh, tidak terlepas hanya di sini saja. Okay, so kita akan fokus on dekat dalam Meet tau. Sebab dalam Meet ni saya akan rakam. So, untuk waktu ini kita akan bersama selama 2 jam ni tentang semalam dan hari ini digabungkan menjadi 4 jam. 4 jam dikompreskan menjadi 2 jam saja. Okay, so saya akan sharing kepada anda semua. Sebelum tu saya introduce lah ya. Nama saya Norisha Razali. Nama timangan saya Syamputra, mengambil pendekatan sayangkan universiti pertama saya, Universiti Putra. Dan korang boleh add saya di Facebook Syamputra Razali, dan juga saya menggunakan platform Facebook sebagai medium komunikasi. Selepas saya belajar dan diajar, okay, ada juga student-student saya ajar saya, I'm willing to open any suggestion and any recommendation from you. Kalau you all ada cadangan, sebab saya yakin kan cadangan anda semua yang akan boleh mengubah hidup saya juga. Sebab usia itu bukan penentu kepada ilmu. Sebab usia tidak menggambarkan ilmu dia setinggi mana. Tetapi kalau korang berumur 20 tahun pun, kalau korang rajin membaca, rajin explore, korang juga boleh mengatasi umur yang 60 tahun dan sebagainya. Cuma pengalaman menghidup udara itu sahaja yang lebih daripada saya, dan makan garam yang banyak daripada hasil makanan. Jadi itu pengalaman yang mungkin saya boleh share kepada anda semua. Jadi saya open any question, suggestion. Jangan malu, jangan takut, jangan ingat saya koyak. Saya bukan cepat untuk koyak. Saya seorang yang sangat-sangat bukannya pendek kata sangat sempoi lah, macam tu kan. Sempoi bukan take for granted, tetapi sempoi ada udang di sebalik batu, macam itulah. Okay, so okay, setakat ni boleh tak respon kita mulakan, boleh? Bagus tu punya dia ni. Alright, so the course, tajuk ni adalah Startup Enterprise. Bermaksud dia adik-adik-beradik. This is a baby of business. Dalam IoT ada 2 subjek saja yang memerlukan orang kata memerlukan business punya subjek, iaitu Startup Enterprise dan juga Digital Enterprise. Startup Enterprise ini lebih kepada how you enhance your skills and macam mana you nak develop awareness and a spirit of entrepreneur, ya. Macam mana nak membangkitkan kegairahan untuk berniaga. Itu sahaja sebenarnya dalam tajuk ni. Dan nak juga menyongkil potensi anda semua, sama ada anda ni memang orang kata ada bakat berniaga ataupun ada bakat makan gaji saja. Sebab kita yakin ya, dekat dalam dunia ni semua orang ada bakat berniaga. Cuma dia nak meminimalkan atau memaksimalkan bakat itu. Ya, dia bukan macam saya tak ada bakat. Siapa kita yang menentukan kita tak ada bakat selagi kita tak tahu bakat tu berniaga. Saya pun bermula bakat berniaga pada umur 30 tahun. Lewat tak 30 tahun tu korang? Lewat kan? Secara jujurnya lewat. Saya tak ada tamparan, maksudnya tak ada cakap apa? Tak ada orang yang membuka pintu hati saya.
Saya mengharapkan saya je membuka pintu. Selalu saya cakap, wah bestnya makan gaji sebagai cikgu. Tapi saya lupa yang saya pun ada keinginan yang luas. Saya nak melancong, saya nak ada kereta yang besar, saya nak pergi makan sedap-sedap, pergi makan McDonald ke KFC ke makan fast food. Dan saya nak up level bukan saja McDonald, saya nak up level to Starbucks, Chili's, Nando's, apa lagi? TGI Friday. Saya nak up level itu. Tetapi rupanya saya kesempitan dari segi kewangan. Walaupun kita ada duit, tetapi kita masih bajet-bajet. Saya teringin bila saya dengar satu lagu iaitu Price apa tu lagu Mak Saleh tu, Priceless, price tag no apa tak, macam perempuan nyanyi. Dia kata dalam video klip dia beli barang tanpa lihat harga pun. Saya teringin nak jadi macam tu. Saya macam kalau barang saya tak nak pergi compare kan, wah cikidis ataupun buah ni harga RM2, buah ni harga RM1. Ambil lah yang RM1 murah. Saya tak nak, saya nak keinginan saya, boleh tak saya nak beli buah yang paling mahal, ataupun saya nak merasalah buah yang paling mahal. Sebab tu saya tiba-tiba terhantukkan kepala saya untuk berfikir meniaga apa nak meniaga apa ni. Akhirnya saya dipindahkan daripada KPM Beranang ke KKTM Petaling Jaya pada tahun 2000. Dah berapa belas tahun dah saya tak ingat. Dan pelajar yang pertama itu dalam minggu yang pertama telah membuka fikiran saya. Nama pelajar itu Syahril, tak silap saya. Dia tanya saya macam korang lah tanya, Cik, saya nak tanya. Dia tanya elok, dia bukannya mempelekehkan saya. Cik, boleh saya tanya? Tahu tak dia tanya apa? Dia tanya, Cik meniaga apa? Itu je. Cik meniaga apa? Sebab cik kan cikgu meniaga. Cik meniaga apa? Saya tak boleh nak menjawab sebab saya tak ada bisnes. I only have a skills to teach a piece of people, a students, which is a marketing subject, a business management subject. Tapi saya sendiri tak ada bisnes. Saya sendiri tak ada orang kata, tak ada kemampuan nak ambil knowledge itu masuk ke dalam reality, dunia reality dalam bisnes. So akhirnya saya tersedar yang saya perlu menggunakan knowledge, business knowledge ini untuk saya belajar. Rupanya tidak mudah yang disangka. Saya start untuk meniaga kitchen, barang-barang craft tangan, dan rupanya untuk kita mengembang, kita perlu melihat potensi yang lain juga. Yang kalau kita nak lebih berjaya, kalau kita punya margin keuntungan 10%, permulaan okey, tapi kalau kita nak margin besar, kita kena go bigger and go bigger. Akhirnya saya cuba untuk masuk dalam bisnes Tupperware, dan bisnes ini masa tu saya acah-acah nak masuk. Rupanya bisnes ini sampai sekarang saya boleh bertahan disebabkan penggunaan ilmu-ilmu yang saya ada dekat kepala saya hasil saya belajar dulu. Jadi saya ucapkan terima kasih juga lah cikgu-cikgu yang mengajar saya tentang ilmu bisnes ni. Bila kita terapkan ilmu bisnes ni, that is a proof sukses yang saya dapat. Ramai orang yang buat bisnes tapi dia tak ada ilmu. Tapi saya dah ada ilmu, saya tak buat bisnes. And now saya gunakan ilmu yang saya ada tu untuk buat bisnes. So setakat ni saya buat Tupperware lah, dan saya cuba juga untuk buat yang lain. So saya share kepada anda semua untuk waktu ni tajuk yang kita akan belajar. So saya akan share screen now. Mantap lah share screen. Okay, so saya akan share screen untuk anda semua lihat. Okay, nampak ke semua? Nampak kan? Nampak. Okay, nampak. Alhamdulillah. Tak nampak? Serius saya tak nampak. Screen yang saya share ni. Nampak kan? Okay.
So, okay. So, yang ni screen ni adalah startup enterprise punya syllabus. So, saya akan bagi kepada korang juga. So, untuk korang baca lah. So, nama kat sini, nama of academic staff ni, nama daripada HQ punya penyelaras. So, nama saya lah, nanti saya tukar. Okay. So, courses ini hanya, ya Allah, mengantuk. Aku yang bercakap mengantuk. Okay. Okey, CLO ni adalah course learning outcome. Bermaksud apakah hasil ataupun end of this semester, short semester ni, apakah yang akan anda dapat? Nombor satu, anda akan dapat the concepts of entrepreneur knowledge. Konsep dia, apakah knowledge and by using a critical thinking service, macam as skills, macam mana nak berfikir secara critical, ya. Lepas tu juga nak display, you all kena tunjukkan skill keusahawanan tu, entrepreneur skills by executing a real business, ya, executing real business. Dan juga yang ketiga, prepare a model, business model canvas yang menggantikan business plan yang lebih mudah dan simple. So, 3 saja, tak banyak lagi pun. Subjek ni 2 credit hours saja. Walaupun 2 credit hours, saya yakin subjek ini yang boleh memberikan korang satu, satu kegairahan untuk berniaga. Korang kena tahu ya, Nabi pun cakap 9 daripada 10 adalah apa tu? Punca pendapatan, iaitu daripada perniagaan. Nabi sendiri pun berniaga. Nabi sendiri berniaga dan berkahwin juga dengan isterinya yang juga seorang peniaga. Jadi perniagaan itu dikatakan 9 daripada 10 punca pendapatan. Bukan 10/10. Tapi 9 sahaja. Tapi 1/10 adalah makan gaji. Ya. Kat sini makan gaji 1/10. Kalau kita bercampur dengan bisnes 9/10 jadi apa? Jadi 10/10 lah. Perfect. Perfect. Punca pendapatan yang kita cari. Jadi, anda nak pilih yang mana? Korang nak pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Berniaga atau makan gaji? Kalau korang makan gaji, memang boleh. Makan gaji adalah proses untuk kita belajar tentang kehidupan. At the end, bila dah habis makan gaji, dah ready untuk buat bisnes, jump to the business area. Tetapi jangan kita jump to business area. Nanti dia akan menyebabkan korang tak ada ilmu. Korang hanya cakap, alah tak apalah kita istiqamah berniaga, cuba je lah berniaga. Memang berniaga usaha tangga kejayaan. Tapi kejayaan tangga itu, kadang-kadang kita tak bina tangga itu, kita hanya panjat. Itu yang jatuh terjelepuk. Kita kena bina tangga yang betul. Okey, jadi dalam subjek ini ada mempunyai 5 komponen subjek sahaja. Okey, iaitu nombor 1 entrepreneur mindset, nombor 2 business management, 3 model canvas, business 4 business component dan 5 business financial. So dalam ini sebenarnya sangat simple dan fokus on dalam ini adalah business canvas yang ada 14. Tetapi dalam ni juga dikatakan business financial juga penting dalam 18 credit hours ataupun jam pertemuan yang mana korang akan dapat melihat macam mana pergerakan keluar duit masuk, macam mana nak catat duit. Sebab pengurusan kewangan juga penting, bukan saja berniaga tetapi pengurusan kewangan tu tak dapat kita lihat. So the first topic yang kita akan masuk untuk hari semalam dan hari ini, kita akan habiskan semua entrepreneur mindset. Entrepreneur mindset ni yang ada 3 subtopik. Introductions to business. Okey ke korang? Kecil sangat. Okey, bagus. Saya akan besarkan dia punya tu baik korang cakap. Betul juga ya. Okey, macam mana pula aku nak besarkan ni? Okey,
Sekejap saya besarkan. Macam mana nak besarkan ni? Tak apalah, tak apalah. Nanti saya buatkan dekat dalam ni. Saya cerita dulu lah ya. Nanti saya bagi kat korang. Nah, saya bagi kat korang teruslah. Saya dah download. Saya bagi kat korang. Nanti korang boleh tengok dekat dalam ni Saya print screen lah. Ambil gambar masuk dekat dalam WhatsApp. Okay. Boleh tak je tu? Ambil gambar dulu. Si baik ada orang cakap. Kalau tak tadi dah aku shot sendiri. Terima kasih. Alright, itu syllabus anda semua. So hari kita belajar 3 benda. Iaitu tak apa ke saya masukkan dalam WhatsApp korang tu? Macam saya seorang punya WhatsApp je. Hantarlah kan? Boleh je, daripada tak guna bersawang kat situ, baik aku masukkan kat situ. Okay. Okay. So hari ni kita akan masuk 3 topik ni. 1, 2, 3. So sekarang kita nak study Introduction to Business. So Introduction to Business tu memperkenalkan korang bisnes. Ramai orang yang akan fikir, alah bisnes malangnya saya tak ada bakat niaga, tak ada ni pompek lah semua dia punya. Orang kata apa? Macam mana saya nak stop ni? Saya stop je. Okay dah. Okay, nampak tak muka saya? Nampak kan? Baik dah. Okay. Ramai orang cakap saya ni, orang cakap apa? Mengajar bisnes tapi saya tak ada bakat. Kita tak tahu bakat kita macam mana lagi. Jadi, apa yang perlu kita kena faham dulu bisnes tu apa? Bisnes itu bila ada wujud dua benda. Dua benda. Iaitu satu apa? Siapa tahu? Bisnes ni ada wujud dua benda je ni. Ni contoh ada dua. Dua perkara. Apa dia tu? Demand and demand tu permintaan. Satu lagi penawaran, which is kita panggil supply. Yang mana satu datang dulu? Supply atau demand? Demand. Yes. Betul. Demand datang dulu. Ramai orang yang teragak-agak. Ramai ada juga orang yang supply dulu. Tanpa melihat ada demand. Demand ini permintaan. Permintaan lahir. Nanti saya tak ada bawa iPad. Tapi tak apa. Saya cerita je lah. Nanti korang tulis tahu. Korang tulis tahu. Nanti nak tengok mind mapping. Nanti ambil gambar. Apa yang korang tulis tu. Mind mappingnya masuk dekat dalam WhatsApp Saya nak tengok mind mapping siapa yang terbaik saya bercerita ni korang buat mind mapping demand itu datang daripada masalah, which is problem orang, barulah start demand. Kalau kita tak ada problem, tak ada start demand. Okay, saya dulu main selamba je berniaga, saya tak tahu pun demand. Jadi saya tengok demand mana yang paling banyak. Contohnya, saya sekarang menghadapi masalah rambut beruban. Rambut putih. Rambut putih, janggut putih. Rambut kat tepi putih dah. Kenapa putih kat tepi? Kan? Misai putih. Everything lah putih. Saya nak warna hitam balik. Ada orang yang tolong saya. Dia kata, Encik Syam, saya ada satu produk. Bila Cik Syam sapu saja kat rambut tu, terus hitam. Sapu saja, terus hitam. Agak-agak saya nak beli ke? Syami nak. Sebab apa? Dia menyelesaikan masalah saya. Kat situlah wujud orang nampak demand datang dulu. Saya dulu 10 tahun fikir demand ke supply, demand ke supply. Sebenarnya kalau kita supply dulu, kita tidak belajar, tak survey keinginan orang. Because kita tahu customer is a king. Customer itu raja. Duit itu berada di tangan customer. So kita kena fikir tentang customer. Bukan kita fikir tentang diri kita. Saya ni minat sangat lah, minat sangat jual anak patung. Sebab saya suka anak patung. Contoh ni anak patung ni. Saya minat sangat anak patung ni. Saya nak jual. Saya tak tahu pasaran ni memang tak ada. Saya seorang je minat. Contohnya tai kelawar. Siapa kat sini minat tai kelawar?
Untuk sapu kat muka bagi muka berseri. Ada tak? Tak ada orang minat. Jadi, tetapi ada orang yang sanggup. Tai kelawar boleh menyebabkan kanser itu dapat dirawat. Itu saya scam lah. Saya scam. Itu bukan betul. Contoh, mesti ramai orang yang akan pergi kejar tai kelawar. Barulah demand tai kelawar itu naik. Tetapi kalau dia tak ada demand, tak ada masalah orang, tak ada. Contohnya sekarang, disebabkan duduk rumah saja kan, duduk rumah cakap apa, duduk rumah saya dulu yang hitam dah jadi putih, lepas tu saya ada macam ada macam putih-putih kat sini, macam pink kat sini. Saya pun mencari dekat dalam Shopee atau dalam Google, apa ya satu skincare yang boleh neutralkan toner kulit saya. So wujud kat situ masalah dan wujud kat situ peluang demand, permintaan kat situ. Jadi bila permintaan kat situ ada, kita nak tengok ada tak supply. Bila supply dan demand match, maksudnya bertemu, itulah jodohnya di pertemuan. Kat mana dia bertemu tu? Demand dan supply tu. Demand mencari-cari supply, supply mencari-cari demand. Ibarat lelaki dan perempuan mencari jodoh. Dekat mana mereka bertemu? Kalau dalam konteks perkahwinan, dekat pelamin lah bertemu. Tapi dalam konteks bisnes, dia bertemu dekat siapa tadi cakap? Dekat kedai. Kat mana tu? Kedai tu is sikit lagi. Kat mana tu? Market. Yes. Dekat market. Ada orang sebut market, ada sebut market. Tapi dekat MTV sebut market. Dekat market atau market, pasar. Dekat pasar itulah bertemu mereka, dijodohkan dan transaction berlaku. Transaction itu adalah sistem barter berlaku. Supplier akan berikan produk kepada kita atau servis dan kita memberikan apa kepada supplier? Kita berikan apa? Yes, kita memberikan sumber yang kita ada. Duit dan sebagainya lah. Kalau kita ada barang lain, kita akan jadi sistem barter. Tetapi dalam konsep bisnes, kita memberikan duit kepada dia, dia memberikan kita barang. So wujud kat sini, kedua-dua orang ada keuntungan. Keuntungan kepada orang yang membeli, which is customer, adalah kepuasan. Kepuasan menikmati barang itu. Kita panggil adalah satisfaction using the product. Satisfaction. Keuntungan kepada supplier adalah apa dia tu? Customer supplier dia tidak ada baik macam tu, terlalu baik, no. Supplier, keuntungan dia adalah keuntungan material. Dia dapat keuntungan duit hasil daripada margin keuntungan. Itulah keuntungan dia. Tak ada pun sebenarnya dekat dalam dunia ni peniaga menjual, saya nak menjual rugi, tak ada. Dia menjual, nama konsep menjual adalah untuk mendapat keuntungan. Jadi kedua-duanya dapat untung. Untung puas, untung duit. Kalau korang kat sini, korang memandang untung puas, minum air, puas. Tapi jangan minum air, kita kenalah memberi. That's why dalam bisnes kita panggil give and take. You give and you take. Tak ada one way. Kecuali dalam bisnes, dalam Islamic business, kita panggil sedekah. Kita tidak mengharapkan balasan. Wakaf ataupun infak. Itu lain. Tetapi dalam bisnes yang kita nak belajar ni adalah bisnes konvensional. Bisnes konvensional adalah bisnes bukan Islam. Tetapi bisnes is global business. The concepts of give and take itu adalah perlu. Kalau awak tak ada give something, you never get something. Itu kena tahu. Kalau tak bagi sesuatu, macam mana nak bagi sesuatu? That's why ramai orang yang terananya, bila dah ala-ala macam Pakcik pula, Cik Syah, saya baru lepas kelas, saya dah bagi saya punya
Saya dah bagi masa saya untuk dia. Tapi awak dapat tak sesuatu? Yes, saya dapat handphone dan sebagainya. Okey lah tu. Awak dah dapat apa yang awak nak. So, kenapa awak nak marah? So, itu konsep tu kalau dalam mahkamah pun, orang kata tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Tak ada angin pokok tak bergoyang. Maksud dia, kalau awak tak ada usyak, the opponent, tak akan berlaku benda tu. So, jelas ke korang setakat ni? Model konsep bisnes yang saya nak cerita ada demand and supply. Ada problem. Come from problem dulu. Problem akan mencetuskan opportunity, which is peluang. Akan mencetuskan peluang. Dan peluang itu akan mewujudkan demand. Demand itu akan mencari supply. Supply dah nampak, ada demand. So, supply akan start buat. Supply dah nampak demand. So, konsep bisnes sekarang, yang mana bila korang berniaga tak laku itu, sebab korang berniaga, korang ada produk, tak jumpa siapa yang nak beli. Sebab korang menjual kepada orang yang botak. Saya ada sikat. Saya menjual kepada orang botak. Ibarat saya menjual kepada benda yang tak betul. Tempat tak betul. Saya perlu menjual sikat ini kepada orang yang mengguna sikat. Korang sikat rambut tak pagi-pagi ni? Nak pergi kelas sikat lah rambut barulah handsome. Walaupun dekat dalam rumah. Macam kan? So, nampak di situ tak? Kenapa ramai orang yang tak berjaya? Sebab diorang tak jumpa match tu. Match. Jodoh perniagaan tu tak jumpa. Sebab tu saya berniaga pada bulan pertama dan kedua. Saya kata kenapa susahnya nak berniaga Tupperware ni? Tak jumpa jodoh. Kenapa saya tak jumpa jodoh saya dekat dalam berniaga? Sebab saya tak pandai nak tengok dekat mana tempat lepak diorang. So saya nak tanya kat korang. Kalau saya nak jual baju lelaki, kurta yang dipakai untuk solat, atau nak dipakai untuk orang yang suka pakai kurta, dekat mana saya nak pergi cari orang tu? Dekat mana? Yes, orang yang pergi masuk dalam masjid, tazkirah dengan tazkirah. Boleh ke saya pergi tengok, pergi masuk dekat kat dalam tu grup Facebook Taipusam, grup Chinese New Year? Tak mungkin ada orang yang beli. Sama juga colok yang digunakan untuk orang Cina sembahyang, pergi jual kat masjid, memang tak ada orang nak beli. Siapa nak beli? Gila ke jual kat situ, kan? Tapi colok bukan saja kita jual kepada orang Cina. Mungkin gunakan untuk orang-orang yang nak gunakan visual yang ala-ala bomo-bomo ke apa, itu boleh jual. Sama juga kalau saya berniaga Tupperware, baru saya tersedar. Berniaga Tupperware ni, kita kena cari prospek kita dekat mana dia berada. Saya dah tahu dah. So, saya pergilah dekat mana nak jual barang produk ni. Produk ni siapa yang selalu pakai? Mak-mak kan? Dulu mak-mak lah, sekarang semua perempuan. Jadi saya pergi masuk dekat tempat yang ramai perempuan, iaitu di tempat-tempat yang IKEA, majalah wanita, ibu-ibu bersalin, anak dan ibu tercinta, grup-grup yang ada ibu-ibu, suri rumah, wanita berjaya. Semua kawan-kawan saya pada waktu itu adalah wanita. Jadi saya pun masuk dalam rumah diorang. Saya pun bagi salam. Assalamualaikum, weh, korang buat apa ni? Tak ada orang layan pun saya. Kenapa tak ada orang layan? Tak kena cara. Betul lah. Masuk dekat dalam kandang lembu, kenalah mengembu. Kandang kami kena mengembik. Kita menjiwai. Bukan saja kita masuk, kita menjiwai juga keinginan dia. Dia nak apa? Dan the way saya kena bercakap juga kena menjiwai macam mana mereka dalam
community mereka. Ya. Kalau saya cakap gaya saya sekarang ni, hai apa khabar semua, pergi dekat Mak Rempit, saya rasa kena pelempang. Apa ni cakap macam ni? Ini bukan geng saya. Tapi kalau kita pergi kat Mak Rempit, weh apa khabar weh? Sihat weh? Alamak, weh lama tak jumpa lah. Itu boleh. Itu mat motor boleh lah cakap macam tu. Tapi kalau kita pergi dekat geng-geng macam tu, kita kena ada satu konsep lagi, iaitu mengenali audien. Kita kena gunakan konsep avatar. Ya Allah, sorry lah saya tak ada bawa iPad. Saya nak tengok je iPad saya dah. Mana iPad? Mana? Saya selalu melukis. Sekejap ya. Saya cari sekejap. Korang tengok saya punya video dulu, saya cari iPad. Rasa geram pula aku tak dapat menulis. Korang okey tak setakat ni? Yang last kali saya cakap tentang apa? Avatar ya. Sekejap saya bagi korang video dulu. Okey, untuk korang saksikan video. Video apa korang nak tengok? Saya tunjuk lah. Saya tunjuk video ni Okey. Video ni. Saya nak cari iPad saya jap. Okey. Okey, korang tengok jap Terima kasih banyak. Semua. Mempersembahkan Pakcik Tupperware. Okey. Korang masih di situ ke? Hai.
Sekejap. Okay. Alright korang. Hey, hang lah. Korang, okay, korang tengok screen tu hang tak? Okay ke? Jelas ke? Okay je. Kenapa muka saya tak macam tak clear je? Sekejap saya cuba. Mana pula lah. Apa tak ada ya? Sekejap korang. Saya tengah mencari muka saya ni. Oh, kat sini. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah tak besar? Barulah besar. Sekejap ya korang. Okey, kejap. Saya nak cari saya punya tempat nak menulis. Sekejap. Kejap korang saya nak cari tempat tulis. Kejap. Kejap korang. Mana pula aku punya tempat. Korang tengoklah kejap. Saya punya ni saya punya buku ni. Saya punya buku. Buku pula. Saya punya bag. Korang? Halo? Yes, sir. Aduh, tak jumpa lah saya punya bag tu. Mana pula? Mana dah nak? Ui. Sekejap korang Yes. Ya Allah, Tuanku. Tak jumpa lah. Korang, iPad saya dah jumpa. iPad saya ni dah lama gila tak guna. Tapi saya punya pen tak ada. Tak apalah, saya cuba cari kejap lagi Tak apalah korang. Korang dah pukul berapa dah kelas kita? Baru 1 jam kita. Okey, tak apa korang. Alright. Okey. Dengar korang? Dengar. Yes. Dekat dalam Discord pun ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang masuk Discord. Terbaiklah korang yang 10 orang ni ambil gambar lah. Sekejap ya. Ambil gambar je jadi bukti kan. Okey dah. Alright. Macam mana korang? Tadi kita last kali pergi kat mana? Mana tu? Avatar, ya. Avatar. Orang putih atau Mak Saleh panggil Avatar ni sebagai customer persona. Customer persona. Ya, aku tak berhati lah tak ada pen. Kejap Korang tengok video ni lah. Korang tengok video ni kejap Korang tengok video apa? Saya bagi korang video best sikit lah. Saya buat video ni lah. Okay. Saya tunjukkan korang ya. Okay. Ini bisnes ni saya dah buat dalam setahun. Okay. So kenapa nggak ada? Okay, saya share kat korang.
video ni. Alright, saksikan. Ya Allah, ya Tuhanku, gelap gelita. Aduhai. Korang gelap gelita dah korang tengok. Sorry lah korang tak dapat jumpa lah. Macam mana Tak apalah. Esok je lah nanti saya carikan saya punya iPad ni. Okey korang, halo masih hidup ke? Halo. Masih hidup. Okey. Alright, so kita tak apalah, kita buka dekat dalam Google lah. Customer avatar ya. Customer avatar. Okey. So kita buka. Ni customer avatar. Okey. Okey, ni ada ni. Sekejap ya. Saya cuba buka. Okey, customer avatar ni adalah bila mana kita nak mengetahui siapa customer kita. Siapa yang kita akan berdepan. Apa kata korang, ada pen dengan kertas ke kat situ?
Seorang je. Okey. Customer avatar tu korang kena lukis bentuk orang lah. Bentuk orang lidi Orang lidi. Okey. Saya tunjukkan, saya share screen. Okey. Okey. Ini customer avatar. Customer avatar ni yang mana korang meramalkan kita meramalkan orang yang bakal kita jumpa tu. Okey. Silap. Sorry. Sekejap sikit lagi. Kita akan meramalkan orang yang siapa yang kita akan berjumpa tu. Jadi kita tak tahu kita punya customer. Bukannya orang yang kita kenal satu Malaysia kenal kita. Kita kena cari orang yang betul supaya kita tak payah buang masa nak pergi cari orang yang orang kata apa? Yang kita pun tak tahu dia nak beli atau tidak. Paling senang kita kena cari orang yang macam mana yang kita nak. So, kita kena tahu produk apa yang kita jual dululah. So, apa kata korang semua tuliskan produk yang dalam fikiran korang. Korang nak try jual apa? Okay? Boleh tak? Tulis dekat komen kat situ. Maknanya kalau korang tulis tu, korang hidup lah. Bukan korang tidur. Cuba komen kat situ. Dekat dalam saya punya Meet lah. Google Meet. Komen di sini. Komen di situ. Cepat. Komen kat situ. Komen kat situ. Korang nak dalam fikiran korang nak berniaga apa? Cuba komen. Nak tengok cap. Hidup tidak tak? Dekat dalam Google, dekat meeting chat. Tahu tak meeting chat kat mana? Dekat Google Meet tu, orang nak komen kat mana? Dekat Google Meet. Ada dekat atas tu yang leave, yang warna merah. Lepas tu ada share content, ada microphone mute dengan kamera. Tepi second last tu ada conversation. Cuba klik situ. Korang selama ni tak pernah komen situ ke? Button chat je lah. Meeting chat. Ada. Ya Allah, sedihnya hidup diorang. Okey, tak apalah. Okey, kalau macam tu korang pergi buat dekat dalam ni. Dalam Discord je komen. Tahu tak nak komen kat Discord? Pun tak boleh juga tak? Tak boleh juga. Okey, tak apa. Kita ada alternatif yang terakhir. Korang komen dekat dalam Facebook. Gila lah, banyak gila nak guna. Aduh. Okey. Cepat. Korang komen dekat Facebook tu. Boleh tak masuk dalam Facebook tu? Ada 2 orang yang tinggal. Allah. Okey. Saya nak tahulah korang terfikir apa. Yang ini jangan risau. Kita hanya terfikir apa. Itu je. Terfikir apa. Saya dah bagi masuk dalam WhatsApp kan. WhatsApp tu bukan tak nak. Nanti penuh. Okey. Terima kasih Amir. Hanis. Okey. Tulis kat situ. Korang nak melihat korang terfikir apa. Kenapa ada suara aku double situ? Okey. Alright. Yes. Bagus ya. Jual SIM card. Tak payah kod-kod. Confident je. Jual SIM card. Amir. Okey. Irdini tua. Tudung. Okey. Flavor vape. Itu salah satu benda yang boleh kayakan kita tu. Flavor vape tu. Kalau pandai buat lagi bagus. Jual perfume. Tudung bawal. Okey, Hanis. Yang lelaki tak nak jual. Jual senyuman je. Amir. Jual SIM card. Okey. Cuba siapa lagi? Jual apa lagi korang? Okey. Jual UC. Okey, UC atau diamond pun salah satu. Sebab ramai orang nak beli UC, nak beli diamond. Itu antaranya. Jual mahal. Astaghfirullahaladzim. Din, nak jual mahal apa? Jual diri lah tu. Okey, astaghfirullahaladzim. Jual PC.
Jual apa je yang terdetik dekat dalam fikiran korang lah. Supaya korang tahu benda tu. Okay? Dah. Jual benda viral. Din Sin, jual benda viral tu apa? Sebutkan. Benda viral banyak benda viral. Benda viral tu macam makanan pun viral, sex toy pun adalah viral. Apa saja jual. Apakah yang kita nak jual? Tapi kalau kita jual benda yang tak senonoh, kita akan dapat dosa atau pahala tu carry forward in future. Jadi berhati-hati nak menjual yang barang yang berdosa lah. Jual benda viral tu apa? Bagi satu contoh. Contohnya teh boba. Okey. Katalah macam Din cakap apa nama tentang saya nak kena share punya Facebook jap. Saya kena share Facebook saya. Saya share jap ya. Sebentar saja. Saya akan refresh. Saya nak share jap. Saya nak kena share jap saya Facebook jap. Okey, kejap. Saya kena kejap. Okey. So kita kena pilih satu je lah, satu dulu, ya. Kalau makanan, pilih satu makanan. Kalau banyak-banyak tu bukan apa. Nanti korang tak tahu macam mana. Kejap saya cuba nak bagi korang tengok. Okey. Saya dah dapat dah. Dapat Creative Tools. Okey. Ada 8 orang je yang tengok saya, tapi tak apa. Okey. 8 orang je setakat ni. Saya share. Okey. Saya share sekarang. Wah, terbaiklah saya buat konsep ni. Konsep. Okey. So, dapat saya besarkan sikit supaya nampak korang. Okey. Okay, so macam teh boba Vietnam roll ni, pilih satu sebab kita benda tu berlainan prospek. Okay, berlainan prospek. Jadi kalau kita nak fokus on Vietnam roll, kita punya avatar adalah orang yang suka makan, orang yang suka diet, orang yang suka apa lagi? Orang yang suka benda yang unik, yang rare, yang benda yang uniqueness lah daripada luar. Tapi orang kampung, orang-orang yang tak pernah cuba, boleh juga cuba. Tapi dia tidak sesuai untuk orang yang ada kat hospital, orang yang ada banyak sakit, yang tengah terlantar dan sebagainya. Itu tak sesuai. Jadi kita kena fokus, orang yang suka Vietnam roll ni, orang yang macam mana? Orang yang diet. So kita nak dapat orang ni kat mana? Lokasi dia kat mana? Okay. So kita kena ada 4 benda yang kita kena tulis. Satu, demografik. Kita kena tahu demografik. Okay. Demografik ni adalah dari segi dia punya struktur of kita panggil sebagai orang itu sendiri. Demografik dia. Umur dia, jantina dia. Apakah demografik tu maksudnya? Dari segi dia punya apa nama tu? Sekejap ya. Saya tunjuk ni. Saya tunjuk ya. Ni Ni demografik ya. Allah. Okey, ni dia. Ui, bagus juga saya buat macam ni Terbaiklah aku ni. Alright. Korang nampak tak? Nampak tak ada Facebook? Nampak Okey, demografik ini lebih kurang macam dia adalah lebih kurang pada dari segi demografik, duit yang dia ada, gender, age. Ini dari segi demografik. Dan kita kena tahu juga dari segi psychographic dia. Psychographic ni lebih kepada dalaman dia lah, psikologi dia. Yang tadi tu lebih nampak luaran Dari segi personality dia, dari segi attitude dia, interest, minat dia,
political dia punya mindset dia apa. Tapi demographic dari segi job title dia kerja kat mana, occupation, berapa pendapatan yang dia ada, lokasi dia dan juga age. So ada demographic 4 perkara, psychographic 4 perkara. Korang kena, inilah avatar dia. So korang dapat tak tulis kat situ, contohnya kalau korang meniaga tadi, meniaga apa tadi tu? Goreng pisang lah contoh ya. Tania, Gafar nak goreng pisang, nak jual kat mana tu? Goreng pisang tu depan rumah ya. Okay. So goreng pisang ni, dia menjual goreng pisang, dia kena letakkan demographic, psychographic dekat sebelah. So korang boleh tulis ke? Boleh tulis kejap. Okay, buat gambar orang ni macam ni. Okay, gambar orang tu macam ni. Sekejap ya, saya pangkah. Buat gambar orang tu macam ni. Orang lidi. Lepas tu letak location dekat mana. Okay, siapa tadi yang bagi cadangan jual cheese tadi tu? Ada dekat dalam talian. Babi air. Ya Allah, biasanya babi air. Okay. Gafar Rozoli ada di dalam Discord. Gafar tak ada lah. Mungkin bukan ni. Siapa yang ada di Discord ni? Sekejap. Saya nak tengok. Siapa? Hello. Siapa yang ada sini? Ui, admin. Kenapa nak admin ni? Okey tak? Gafar Razali. Panggilan untuk anda. Apa salah? Gafar Razali ke ni? Okey, Gafar Razali. Awak nak jual cheese kan? Dalam kepala awak ada cheese kan? Okey, sekarang cheese itu nak jual kat mana? Jual dekat rumah. pasar. Kat pasar. Pasar tu kat mana? Lokasi pasar tu. Dekat rumah. Okey, rumah tu kat mana? Dekat daerah mana? Putrajaya? Puncak Alam. Okey, Puncak Alam. Okey. Kita nampak Puncak Alam Puncak Alam dia bukan duduk dekat tempat yang kampung. Puncak Alam is one of the benda yang baru berbangun, banyak pusat-pusat dan rumah-rumah yang baru dibina kan. Okey, Puncak Alam. Kita dapat gambaran. Lepas tu agak-agak orang yang akan beli tu, orang tu macam mana? Pendapatan dia macam mana? Umur dia, maksudnya pendapatan dia dalam berapa ribu sebulan? Ghazali. Yelah, awak lah Ghazali kan? Ghaffar Ghazali. Ghazali tu bapak dia. Rozali bapak kau. Okey, Ghaffar. Okey, Ghaffar. Pendapatan dia agak-agak sebulan berapa ribu? Awak rasa lah. Jual goreng pisang. Tak, bukan. Customer tu. Customer biasa 1,200 sebulan. 1,200. Kita nampak 1,200 adalah orang yang agak sederhana lah. Jatuh kepada B40 yang tak berpendapatan. Kira kalau 1,200 ni kurang lah. Kurang. Maksud 1,200 ni pendapatan rendah. Title dia sudah tentulah dia adalah kerja dekat mana tu agak-agak orang tu. Ghaffar. Orang tu agak-agak kerja kat mana? Kerja kat mana agak-agak. Orang yang nak beli goreng pisang awak ni, dia kerja kat mana? Dia kerja kat Shah Alam. Dekat Shah Alam, dekat Puncak Alam lah juga kan. Dia kerja sebagai apa? Dia kerja engineer. Engineer tak mungkin 1,200. Ghaffar kena tengok betul-betul. Baru masuk pun engineer 2,000 cok. 2,000. Jadi nak tukar tak? Nak tukar tak income tadi? Tukar lah income ya? Tukar income. Okey. Tukar income. Maksudnya, orang yang dalam fikiran awak, engineer, gaji 2,000. Okey. Dan umur dia berapa tahun? Umur 27. Allah, 27 gaji ke 2,000 sikit tu. Cuba awak okey, 27. Okey. Bolehlah engineer yang tak naik gaji yang kerja masih lagi awal 2,000 lah. Umur 27. Lelaki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Okey, nampak tak? Perempuan, engineer,
Okey, 27 tahun, gaji 2,000, duduk dekat Shah Alam. Tapi awak nak berniaga dekat Puncak Alam. Tak apalah, kita letak Shah Alam ya. So kita tahu Shah Alam tu adalah bandar. Ya. Itu dari segi demografik. Nampak? Wow, orang ni tidaklah terlalu kaya. Tidaklah terlalu miskin. Dan dia punya umur 27 tahun. Bermaksud dia matang dari segi membuat pembelian. Dari segi psycho pula Ghaffar. Personality dia macam mana? Bertudung ke? Tak bertudung ke? Macam mana? Bertudung. Nampak. Lepas tu agak-agak attitude dia macam mana? Dia bertudung lincah ke attitude dia? Dia jenis yang berjimat cermat ke? Ataupun dia jenis yang gedik-gedik ke? Atau muslimah ke? Atau oh, dia gedik. Okey, dapat bayangkan. Oh, 27 tahun engineer yang hai, what's up? Tapi pakai tudung. Maksudnya ada gedik-gedik social lah. Dia boleh bersosial Bukan muslimah. Assalamualaikum, abang. Dia macam Assalamualaikum. Dia boleh ada benda tu. Dari segi political dia suka tak benda-benda yang macam politik ni? Dia suka tak? Tak suka. Dia tak suka. Okeylah. Dari segi minat dia minat apa? Dan hobi dia, membaca ke, makan ke? Katalah minat dia makan minat dia suka makan. Dari segi saiz badan dia macam mana? Kurus ke? Gemuk ke? Sedang-sedang saja. Ampun kau yang sedang-sedang saja. Okey. Jadi Ghaffar dah nampak dah orang tu macam mana dalam fikiran Ghaffar. Seorang wanita yang ada avatar dia tu. Jadi wanita ini telah dijelmakan sebagai customer Ghaffar yang bakal membeli dengan Ghaffar. Jadi Ghaffar, boleh tak Ghaffar kita setting goreng pisang tu berharga RM50 satu bekas? RM50. Dia mampu beli tak? Tak mampu. Okey, boleh tak saya letakkan goreng pisang itu, satu pack goreng pisang tu berharga 50 sen saja. Dia nak beli tak? Murah sangat. Tapi murah sangat. Dia tak nak beli juga. Sebab standard dia bukan gelandangan. Dan dia bukan orang kaya. Dia adalah medium. Jadi, peletakan harga itu, kita letak RM2 satu pack. Dia beli tak? Dia beli. Sebab kita dah nampak orang macam ini boleh beli dengan harga RM2 atau RM5. Kalau RM50 is too high, too expensive. Jadi kita nak buat avatar ni. Kenapa kita perlu buat avatar? Untuk kita jelmakan customer yang bakal menjadi prospect buyer kita. Orang ni bakal menjadi kita punya orang yang akan beli dan kita dah jelmakan siap-siap. That's why customer Ghaffar untuk jual cheese, goreng pisang cheese tu dah awal-awal dah nampak dekat mana orang tu berada. Orang tu berada kat mana, kita dah tahu job title dia. Jadi bahasa yang kita gunakan juga adalah bahasa yang macam mana? Kau nak beli berapa? Kau nak beli berapa? Dia tak akan beli. Sebab dia seorang engineer. Kita kena cakap apa? Sis, kakak, sis nak beli berapa? Ada orang yang cakap, bro, lu nak beli berapa lu? Lu nak beli berapa? Jual ketum. Atau jual benda-benda tak seronok. Lu nak beli berapa? Itu boleh. Bahasa yang dituturkan. Sebab dia punya avatar lelaki. Umur 30 tahun. Gaji okey. Location KL. So, bahasa yang anda gunakan mempengaruhi avatar ini. Kalau yang macam Ghaffar, bahasanya macam mana Ghaffar? Nak WhatsApp kakak ni. Macam mana Ghaffar? Ghaffar di talian? Oh, Ghaffar. Ghaffar dah tak nak dah bercakap dengan saya. Okey, macam mana Ghaffar bahasa yang digunakan untuk bercakap dengan kakak ni, dengan avatar ni? Macam mana bahasa dia? Bahasa yang baik. Dia berbudi bahasa lah. Maksudnya, ada tak? Boleh tak kita bercakap dengan dia? Macam, tapi jangan terlalu berbudi bahasa. Contohnya,
Puan, adakah puan mau membeli produk ini? Dia tak akan boleh sebab personality dia nak yang rugged. Sis apa khabar? What's up sis? Morning sis. Dia adalah orang yang macam itu. So kita kena menjiwai bahasa avatar kita. Melihat kepada dia punya attitude. Okay? Dan minat dia terhadap makanan. Dia minat cheese. Kita tahu dia minat cheese. Jadi kita fokus on cheese. Kita cakap, sis, saya tahu cheese suka cheese. Kita ada goreng pisang cheese hitam, goreng pisang cheese merah dan goreng pisang cheese orange. Yang mana satu sis nak? Kita dah tahu dia minat cheese. Of course dia akan beli semua sekali jenis cheese yang ada. Cuba kita kata minat dia paling tak minat strawberry. Kita jual kat dia. Sis, saya ada jual goreng pisang strawberry ni. Sis nak beli tak? Dia akan palau punya kita. Sebab apa? Sebab tak match. So penciptaan avatar ini adalah untuk bagi match kita dengan prospek buyer kita. Ada faham semua? Ada faham? Kan? So penciptaan avatar tu Ghaffar dah nampak. So saya nak minta anda semua, yang pertama buat apa yang nota yang semua yang saya cerita pada hari ini. Nota tu akan mencerminkan kehadiran korang lah. Yang kedua adalah cerita tentang avatar. Buat satu avatar, 2 muka surat je. Satu yang tadi, mind mapping. Yang pertama, tentang apa yang kita belajar hari ni. Tak kisahlah korang cerita pasal apa yang saya cerita, korang take note. Nombor 2, tentang avatar. Ni tak boleh orang meniru ya. Jangan ada yang meniru. Korang sendiri. Avatar dan korang buat avatar itu sendiri. So saya akan tinggalkan korang selama berapa minit ni untuk korang buat homework ni. Tahu-tahu 10.15 akan siap lah korang punya tugasan ni. Dan tugasan semalam adalah semalam punya tugasan adalah memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, which means korang kena buat 3 benda. Perkenalkan diri dalam 4 benda. Words. Saya nak keluarkan words sekejap. Benda ni. Sekejap ya. Anak-anak sekalian. Okey. Kita keluarkan words. Ni korang tengok dekat dalam ni kan? Dalam Facebook kan? Okey. Tengok Facebook lah senang. Okey. Words. Tak ada pula words. Mana pad ni? Sekejap saya cuba dapatkan words ni untuk di-sharekan. Window. Okey. Apa ni? Okey. Window dekat sini. Teams. Korang dah penat ke dengar saya cerita? Boleh lagi Boleh Okey, bagus. Okey, boleh lagi. Saya bagi korang awal lah. Don't worry. Okey. Untuk waktu ni perkenalan sesi perkenalan diri sangat mudah. Korang hanya perlu buat perkenalan diri dalam bentuk video saja. Semalam buat video ya. Video tu nombor 1 korang perlu letakkan nombor 1 explain tentang nama. Nama. Saya nak bagi korang contoh. Explain tentang nama. Nombor 1 saya tulis sinilah. Pengenalan diri secara video ya. Tak nak zaman-zaman dulu color budak sekolah pun dah buat dah. Pengenalan diri. Nombor 1 korang bagi tahu nama. Nombor 2 bagi tahu tentang lokasi korang kat mana berada. Nombor 3 anak ke berapa. Nombor 4 tarikh lahir dengan tahun Jangan malu ya bagi Cik Syaf, saya punya tarikh lahir secret. Dah kenapa? Saya nak masukkan korang dari segi personality. Nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 adalah tentang warna awak. Okey. Ceritakan dalam
dalam bentuk video 1 minit saja. 1 minit masukkan ke dalam Facebook ni Facebook Startup Enterprise. Saya dah buatkan Facebook Startup Enterprise untuk korang. Korang hanya perlu masuk saja. Ini dia, Startup Enterprise KKTM Petaling Jaya. Saya akan bagi dia punya link dia. Okey. Startup Enterprise ni masuk dekat dalam ni dan korang boleh tengok mana korang punya. Korang boleh tengok mana kelas korang ni Okey. Okey. Korang boleh tengok apa? Sekejap korang. Ada pula. Korang okey tak? Sikit lagi. Okey. Sekejap ya. Okey. Dalam Facebook Live ni korang tengok korang boleh tengok kawan-kawan korang yang dah buat dari kelas 1B dan juga 1A. Ada yang dah buat. Kita tengok dekat 1B. Kita tengok jap. Yang dah buat rasanya dekat 1A. Ya, okey 1B. Ada yang dah buat tak silap. Okey ni dia. Ni contoh ni. Ni contoh Korang tengok nama dia Aiman Akid dia dah buat perkenalan diri. So ini saya akan take note lah. Siapa dah buat, siapa tak buat. In case dalam masa 6 minggu ni tak buat, saya tak boleh buat apa dah. Macam ni je lah. Nak buat macam mana? Ini tugasan. Okay. So tengok dalam masa 1 minit saja. Ini dah terlebih 1 minit. Sebab dia ada tambah cerita-cerita. Saya Akid. Tengok. Okey. Tak apa, cakap pelan-pelan, romantik-romantik. Saya Duduk di rumah saya. Di Petaling Jaya. Tak apa. Belajar untuk buat video. Never say no untuk Cik Syam, saya tak pandai lah buat video. Muka saya berjerawat batu penuh. At least ada muka. Orang yang tak ada muka tu boleh je masuk dalam TV. So korang boleh masukkan dekat dalam ni. Saya akan buatkan korang punya posting baru. Kat sini adalah kelas pengenalan diri kelas 1C. Saya akan tengok based on bila you upload Saya suka orang yang pantas bila dia upload. Pukul berapa dia upload. Saya akan nampak kat sini. Dekat sini dia upload pada pukul berapa. 12 jam yang lepas. Pada hari apa, pukul berapa. 12 jam yang lepas, selepas 2 jam, lepas 6 jam saya menyuruh buat, dia dah siap. Okay. So saya bagi korang peluang untuk korang buat homework saya ni. Okay. Assalamualaikum. Boleh ke korang ni? Cuba komen sikit boleh kat situ. I can do it. I will do it. Cuba komen. Ini yang tengok ni ada 9 orang. Ada 8 orang yang tengok Facebook live saya ni. Kan? Saya nak tengok siapa yang ada komen kat sini. Komen. Bagus Amir. Alright. Okay Amir. Saya nak ambil gambar Okay, Irdina nombor 2. Okay. Irdina nombor 2. Okay, Anis nombor 3. Kat sini kita nak tengok dia punya grade dia. Kalau macam Amir, dia dari tadi lagi nombor 1. Takkan tak boleh bagi A kat dia. Dia minta apa saja. Cik Syam, saya selalu nombor 1. Cik Syam suruh saya buat homework, saya buat, saya nombor 1. Cik Syam suruh saya masuk Google Meet, saya nombor 1. Cik Syam suruh saya masuk Facebook Live, saya nombor 1. Takkanlah tak boleh bagi A, Cik Syam. Bagilah saya, kenapa bagi C je? Kan? Saya akan cakap, yes. Awaklah Amir yang saya cari. You are the only one yang saya ingat di nombor 1 dalam setiap kali saya minta dia buat, dia buat. That is orang yang sangat cekap. Firas nombor 4.
Syami nombor 5, Din nombor 6, Ghaffar nombor 7, Daniel nombor 8, Ahmad Fadil nombor 9, Haikal nombor 10, Aisyah nombor 11, Lutfi nombor 12, 13, 14, 15. Korang ada berapa orang kelas korang? 14. 2 lagi gaib. Tak apalah. Mungkin dia ada masalah sakit perut dan sebagainya. Kita tak tahu ya. So saya nak ambil gambar yang komen ni. Saya ni asyik ambil gambar kerjanya. Okay. So saya tinggalkan korang untuk 20 minit buat assignment. Ingat kita ada 3 tugasan kita. Tugasan ya. Tugasan. Di situ. Jangan pressure. Tugasan. Okay. Nombor 1, mind map. Nombor 2, customer avatar. Nombor 3 adalah video 1 minit intro diri. Upload di group. Ya, sekejap saya kuatkan suara. Apa dia? Avatar tu demografik dengan avatar psikografik. Yes, demografik dengan psikografik saja. Sebab dia ada lagi social dan sebagainya. Tapi social tu dah masuk dekat dalam psiko. Saya tengok dekat dalam nota tu lagi senang kita nak faham demo dengan psiko. 2 tu cukup. Nanti kalau kita complicated nanti dari segi benda-benda lain dia masuk, dia jadi macam tak best. So demo dengan psiko. Ni saya tunjukkan yang tadi Ni dia punya nota dia ni saya copy jap nota ni. Saya copy, saya bagi kat korang kat dalam WhatsApp. Okey. Kat korang. Okey, kejap ya. Penuh lah pula barang-barang kat dalam ni. Tak apa ke korang? Apa kan? Saya je ke yang ngajar semasa ni korang? Kan ada English ada kan? Ada grup sendiri. Dengan? Oceanis. 2 subjek je lah semester ni. 1 lagi? Oh, semua yang kacang-kacang. Okey. Saya tak pasti sama ada saya akan bertahan dengan korang atau tidak. Saya mungkin akan kelas korang kan kelas 1 je kan. Kemungkinan bukan kelas saya lah. Sebab next week dah ada cikgu baru daripada Beranang. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kalau kita tak panjang jodoh selama hari ni. Esok lusa kalau ada cikgu baru, korang berilah komitmen dengan dia. Okay. So apa-apa pun, saya tinggalkan korang untuk buat assignment ni dengan lagu daripada Nabila Razali. Peluang kedua. Okay, selamat membuat assignment. Nanti upload dekat dalam kita dalam grup startup business yang saya buat tu. Nota bagi dekat dalam kelas ni WhatsApp my mapping. Alright, bye bye semua. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat semua.